Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, aku telah mimpikan Allah sebanyak 99 kali. Dan jikalau aku mimpikan Allah sekali lagi, aku akan minta satu perkara. Dan diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bermimpikan Allah sekali lagi, maknanya cukup 100 kali. Ini menjadikan jumlah bilangan mimpi Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa Allah sebanyak 100 kali. Imam Ibn Taymiyah berpendapat harus seseorang itu bermimpikan Allah. Harus hukum dia. Tetapi, ada tetapi tu. Jangan mudah kita terkeliru dengan mainan iblis. Tetapi, apa yang dimimpikan itu bukan Allah yang hakiki. Dan dia kena cukup syarat dia lah. Yang mimpi itu siapa? Dan mimpi bertemu Allah ni bukan Allah yang hakiki. Dan haram mengatakan yang apa yang dilihatnya itu adalah Allah. Kerana Allah mustahil dan tidak akan sama sekali menyerupai makhluk. Ini penting dia. Kita berhenti dekat tu dulu. Sekali kita sambung. Apakah hukum mimpi bertemu Allah? Hukum dia harus. Tapi yang mimpi itu siapa dia? Dia ada siapa dia tu? Orang yang betul-betul mengenali. Maknanya dia berilmu dengan ilmu tauhid sungguh-sungguh. Dia kenal. Sebab itu dalam ni disebut bahawa bukan Allah yang hakiki. Pasal Allah dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah bersalahan dengan benda yang baharu, dengan makhluk. Maknanya kalau dia mimpi, dia mimpi Allah tu berjisim. Makna tu bukan dia. Dia mimpi Allah tu berarah. Tu bukan dia. Maknanya dia mesti mimpi itu tidak berkaifiat, tidak ada cara dia. Kalau dia duk main habang, semalam aku mimpi Allah. Allah segak lah, rupa hidung mancuk. Tu bukan dia. Pasal kita mengaji dah. Sifat Allah apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Itu penting mengaji tauhid. Itu yang penting mengaji tu. Bila kita mengaji, antara sifat Allah mukhalafah. Bersalahan. Mukhalafah ni bertentangan. Bersalahan. Berbeza sungguh. Tak ada sama dengan makhluk. Jadi makhluk ni dia ada jisim dia, dia ada ruang dia, dia ada tempat dia. Dia ada arah dia ni makhluk. Kita makhluk ni ada arah. Kanan ke, kiri ke, depan ke, belakang ke. Kita berjisim. Kita mengambil ruang, mengambil tempat. Itu makhluk. Allah mukhalafah. Maknanya kalau dia mimpi itu, Allah ni ada arah dia, ada jisim dia, ada kaifiat dia. Makna itu bukan. Pasal iblis ni dia tidak boleh menyerupai Allah, dia tak boleh. Tetapi dia boleh main mengaku. Lain tu, lain. Dia jaga-jaga. Iblis ni dia pandai. Jadi kita boleh ikat di situ. Yang pertama kena mengaji tauhid. Itu mesti. Kena mengaji. Kalau takat kita duk syarah kitab ni, iblis ni main macam ni, tak jadi lagi. Kita kena mengaji. Bila mengaji kita tahu sifat-sifat Allah. Bila kita tahu sifat Allah, dia main merupa dalam mimpi, kita tahu ni hang merapu ni.
Okey nah? Baik. Mustahil Allah akan sama atau menyerupai makhluk. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk, maka sifat lemah itu ada pada Allah. Kalau sama, dia main macam kita kata tadi lah, main nampak berjalan dit kan, main nampak terbang ke, main nampak macam kapal ke. Dia kata mimpi jumpa Allah, kita tanya dia, macam mana Allah yang hang mimpi tu? Macam kapal. Habis tolak. Terus kapal tu apa? Makhluk. Kapal tu ada arah. Kapal tu mengambil tempat dan ruang. Tolak. Maka sifat lemah itu ada pada Allah kalau menyerupai. Maka lemah adalah sifat mustahil bagi Allah. Tolak, tertolak. Itu jaga. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis yang lain. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi bertemu Allah. Tetapi apa yang dilihat oleh Nabi hanyalah cahaya, bukan Allah. Bukan mai Allah berjisim, tidak. Namun sebagai seorang hamba yang lemah, ni kita lah, dia kata, Syekh kitab kita kata, kita ni sebagai hamba yang lemah dari makrifat kepada Allah. Makrifat ni kenal sungguh-sungguh Allah. Lepas tu tak rapat dengan Allah terang kita ni. Tidak mempunyai apa-apa kelebihan jikalau hendak dibandingkan dengan ulama-ulama besar. Macam Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Imam mazhab. Kita dengan kata Imam mazhab telah lah, Imam Korea pun tak. Dengan kata Imam Korea, Imam rumah pun tak. Puas betul lah. Lah bini kita main lah, cek jadi imam lah, abang duduk belakang. Baru jadi imam. Apatah lagi Nabi. Maka kita haruslah berhati-hati. Itu. Dalam mentafsirkan mimpi. Itu tadi bila ada orang main cerita kat kita, Assalamualaikum Ustaz, malam saya mimpi jumpa Allah. Tak apalah lagi. Tanya dia, macam mana yang hantar mimpi tu Allah? Macam mana? Oh segak kata. Segak, hidung mancung. Tak apalah, hantar pergi balik mengucap lain lah. Istighfar banyak-banyak, mengucap lain. Pasal dia sebut segak, hidung mancung. Hidung tu makhluk macam kita ni, berjisim hidung tu. Takkan Allah berjisim kita duduk mengaji? Tolak awal. Nampaklah dalam mimpi tu, nampaklah mimpi duduk dalam masjid Muttaqin. Mai. Nampak Allah Taala mai pintu, tolak pintu jalan mai. Dia. Sudah kata. Cukup kata. Nah, mana hang tak mengaji ya? Itu penting mengaji tauhid tu. Mengaji kitab ni selesai lah. Yang ni cara dia nak main. Tapi tauhid tu mengenai. Itu penting, kenal. Jikalau kita merasakan bahawa kita bermimpi bertemu dengan Allah, ini kerana apa? Kerana dikhawatiri apa yang dimimpikan itu tidak semestinya Allah, tetapi iblis yang mengaku dirinya Tuhan pencipta sekalian alam. Iblis tak boleh merupa Nabi, iblis tak boleh merupa Allah, tak boleh. Tapi dia memang mengaku, boleh, dia memang mengaku. Sebab itu orang yang nak mimpi jumpa Rasulullah, pertama dia kena kenal Rasulullah. Kenal itu macam mana? Kita tak pernah tengok ustaz, mengajilah bab Rasulullah. Rupa Rasulullah, rambut dia macam mana, tubuh badan dia macam mana, sifat-sifat yang ada pada Rasulullah macam mana.
Betul lah dia kata dia mengaku. Tapi yang mengaku tu mungkin iblis ni tadi. Dia memang tak boleh menyerupai. Tapi dia boleh main nak abang. Boleh, mengaku boleh. Serupa tak boleh lah. Contoh, tak ada siapa yang boleh merupa saya. Contohlah. Tapi boleh jadi saya main kat Bang Ji tak kenal contohlah kan. Kata saya, Ustaz Hafid. Boleh dia nak mengaku, boleh lah. Tapi dia bukan. Ni ada satu peristiwa pernah berlaku kat tok guru kita. Dia tu tak kenal tok guru kita. Bila dia tanya tok guru kita main daripada mana? Tok guru kita pun mahabang lah daripada tempat sekian-sekian. Dia kata saya kenal sangat tok guru situ. Tu tok guru dah tu. Ni cerita. Dia kata tok guru tu saya kenal sangat lah. Padahal tu tok guru dah tu. Mana dia tak kenal. Dia bisa dengar cerita ya, dengar kita habaq mai dari situ. Dia pun habaq lah dia kenal tok guru tu. Padahal dia dah lah kawan tu. Maknanya macam tu lah dia. Dia tak boleh menyerupai. Tapi dia boleh mengaku. Tu yang penting tu. Jadi nak mimpi bertemu Rasulullah, kena mengaji lah bagi kenal Rasulullah.